Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai guys, pada hari ini saya akan menceritakan kepada korang semua tentang one of my favourite character, and maybe karakter ni pun karakter favourite korang. Dan saya rasa karakter ni ramai orang tahu sebab karakter ni antara karakter yang paling cool dekat One Piece, iaitu Marco the Phoenix. Jadi, kepada siapa yang tak tahu, Marco merupakan the first division commander dalam Whitebeard Pirate, di mana dia telah pun serve Whitebeard Pirate selama hampir 2 dekad ataupun 20 tahun. So, agak lama lah dia berada dekat dalam Whitebeard Pirate tu. Daripada awal sampailah Whitebeard Pirate tu dah tak ada pun. Dan 20 tahun dia berada dekat dalam kapal tu, hubungan dia dengan Whitebeard memang boleh dikatakan akrab sangat lah. Di mana diorang berdua respect each other, dan hubungan diorang ni kita boleh cakap macam hubungan Roger dengan Rayleigh lah macam tu. Sebab Marco ni dah dikira macam older brother, abang Along lah macam tu dekat dalam kapal Whitebeard tu. Kerana macam ni semua orang tahu, Whitebeard Pirate mengamalkan sistem family, di mana semua ahli-ahli crew member adalah satu family dan Whitebeard adalah ayah. Jadi bukan saja hubungan Marco dengan Whitebeard baik, malah dengan kru-kru lain juga dia baik. Sebagai contohnya, kita boleh tengok hubungan dia dengan Ace. Ace pada awalnya agak sedih kerana dia gagal untuk bunuh Whitebeard berkali-kali, dan tak ada orang macam nak kawan dengan dia dalam kapal Whitebeard tu lah time tu. Tapi Marco datang kepada Ace dan cuba nak berkawan dengan Ace. Ace pun macam fikir-fikir dan dia join Whitebeard Pirate lah. Dan hubungan Ace dengan Marco semakin rapat sampai Ace bercerita dekat Marco tentang adik dia, iaitu Luffy lah. Dan Marco pun ada macam rasa nak berjumpa dengan Luffy. Jadi selepas satu peristiwa malang ataupun peristiwa buruk yang berlaku dalam kapal Whitebeard, iaitu di mana salah seorang daripada kru, iaitu Marshal Litish, telah pun membunuh the 4th Division Commander Touch, di mana Teach mahu mengambil buah Yami Yami no Mi daripada Touch. Dan selepas itu Ace memang agak marah lah. Memang bukan agak marah, dia macam memang marah betul-betul lah. Memang marah kau-kau gila. Dia nak pergi cari Teach ni kan. Dan Marco antara orang yang mahu juga membalas dendam kepada Teach. Tapi Marco ni dia bersifat dia macam diam, tenang, dan dia sama macam Whitebeard lah. Dan dia pun mengikut nasihat Whitebeard, di mana dia cuba untuk memerhentikan Ace untuk pergi mencari Teach. Tapi macam biasalah, dia orang gagal sebab Ace tu keras kepala. Of course lah, kita tahu kan Ace punya perangai macam mana kan. Sejak daripada itulah sebenarnya permulaan untuk kita mengenali Marco lebih mendalam. Jadi apabila tiba di Marineford punya arc, Marco bersama-sama dengan Whitebeard Pirate yang lain tiba di Marineford untuk menyelamatkan Ace. Kerana apabila Ace berjumpai Teach dan mereka telah pun berlawan, mereka telah pun bertempur, tapi Ace kalah dalam pertarungan tu, dan Teach mengambil Ace dan menyerahkan Ace kepada Marine. Dan kemudiannya Teach mendapat gelaran Shichibukai lah kerana berjaya menangkap Ace. Jadi dekat Marineford punya arc inilah kali pertama kita dapat tengok the phenomenal of Marco power, iaitu Marco punya power yang saya rasa memang saya minat betul lah, iaitu Marco pemakan Devil Fruit Tori Tori no Mi model Phoenix Mythical Zoan type, di mana buah Devil Fruit ni antara buah Devil Fruit paling rare dekat dalam One Piece. Dia ada blue flame dekat dia punya tangan sebagai kepak dia macam tu. Antara dua kebaikan yang Marco dapat daripada Devil Fruit dia ni adalah, yang pertama, blue flame boleh membaiki luka-luka dia. Contohnya macam ketika dia lawan dengan Kizaru untuk mempertahankan Whitebeard, bila dia terkena serangan Kizaru, semua serangan Kizaru tu berjaya dirawat dengan cepat oleh blue flame Marco tu lah. Jadi nampak macam Marco ni tak ada terkena langsung serangan daripada Kizaru tu. Dan bukan itu saja, malah blue flame ni juga boleh merawat orang. Sebagai contohnya, Marco selepas dia dah keluar daripada Whitebeard Pirate, dia telah pun menjadi doktor di Pulau Spinax dan merawat orang lain lah menggunakan kuasa Devil Fruit dia. Kekuatan Marco ni bukan saja bergantung kepada Devil Fruit dia, malah kepada haki juga, di mana Marco merupakan antara pengguna haki yang terbaik lah. Sebagai contohnya, dia boleh menendang Kizaru dan bagi Kizaru the real damage dan melawan dengan Kizaru. Begitu juga ketika dia menendang Aokiji untuk menyelamatkan Luffy. Dan apabila dia bertempur dengan Akainu pada akhir Marineford punya arc dan habis Marineford arc time tu, di mana dia nak selamatkan Luffy, dia berjaya menggunakan serangan Devil Fruit dia, iaitu dia bertukar jadi Phoenix mode dan pergi lawan dengan Akainu. Dan dia berjaya bagi satu tentangan yang hebat. Pendapat saya lah ya, saya rasa Marco ni dah sampai level lah Commander Admiral level, sebab dia boleh lawan 3 Admiral yang dikatakan kuat pada ketika itu by himself. Dan ketiga-tiga ni dia ada bagi, memang betul-betul dia bagi tentangan yang hebat. Sebab tu saya cakap Marco layak digelar sebagai Commander level. Selepas perang besar Marineford tamat, Marco telah pun pergi berlawan dengan kumpulan Blackbeard Pirate bersama dengan ahli-ahli Whitebeard Pirate yang lain lah, iaitu yang diberi nama sebagai Payback War, di mana pasukan yang dipimpin oleh Marco itu, iaitu the remainings of Whitebeard Pirate, pergi berlawan dengan Blackbeard. Diorang terima satu kekalahan yang amat berat lah, dan orang-orang yang survive pergi bersembunyi. Seperti Marco pergi bersembunyi tempat asal Whitebeard lah, iaitu Pulau Spinax yang macam saya sebut tadi, yang dekat minit berapa tak saya sebut tu. Yang itu pulau tu. Dan apabila dia bertemu dengan Nekomamushi, dia cakap dekat Nekomamushi yang dia nak menjaga pulau tu kerana anak Whitebeard. Dia kata diri dia anak Whitebeard, iaitu Edward Wavell. Kita pun tak tahu betul ke tak dia tu anak betul-betul Whitebeard ataupun itu hanya hoax, ataupun senang cakap itu hanya
penipuan. Jadi dia nak save lah tempat tu, sebab maybe kalau Weevil tahu pasal tempat tu, maybe Weevil akan pergi attack tempat tu lah, sebab Weevil nak ambil semua kekayaan Whitebeard yang Whitebeard tinggalkan lah. Begitu juga dengan mak dia yang dikatakan orang yang perempuan yang Shirohige sukalah, tapi sebenarnya saya tak tahu pun. Jadi Marco telah pun tolak pelawaan Nekomamushi untuk pergi ke Wano menolong mereka untuk berlawan dengan Kaido, kerana Marco nak stay dekat tempat tu dan protect tempat tu lah. Sebab bukan saja dia nak protect kampung Whitebeard tu, malah dia nak protect kubur Whitebeard jugalah pada saya, kerana dia kata dekat Nekomamushi yang kubur Whitebeard dan kubur Ace berada dekat pulau tu juga, di sekitar pulau tu juga. Alright, kita dah masuk satu bahagian yang di mana bahagian ini memang betul-betul spoiler. Kalau korang tak catch up dengan manga punya One Piece punya storyline, jangan tengok lah saya dah bagi warning siap-siap. Yes, pada chapter 981 Marco tiba di Wano secara mengejut, dan apabila dia sampai tu, dia sampai sama-sama dengan Nekomamushi ketika itu, dan Nekomamushi juga terkejut kerana Marco berada dekat Wano lah, sampai bersama-sama dengan dia. Dan Marco apabila sampai, dia telah pun kick sekali lagi kapal Big Mom, di mana dia buat benda yang sama macam King buat dekat kapal Big Mom, yang dia pergi tendang kapal Big Mom waktu kapal Big Mom jatuh tu. Dan Marco pada ketika ini telah form satu alliance dengan Perospero, tapi pada chapter baru-baru ni alliance tu telah pun dibuang kerana Perospero dah ikut Big Mom lah, dan Marco sendiri pergi go one on one dengan Big Mom, tapi dia tak lawan lagi dengan Big Mom, dia just baru bercakap dengan Big Mom pada ketika ini. Jadi yes, kepada siapa yang tanya Marco kat mana sekarang, Marco berada dekat Wano dan dia akan menyertai alliance Ninja Pirate Ming Alliance untuk pergi berlawan dengan Kaido dan Big Mom dan juga Orochi. Dan satu fakta yang terakhir adalah buah kegemaran Marco adalah nenas. Jadi itu saja daripada saya hari ini. Saya harap korang enjoy lah video saya ni. Saya berharap kita jumpa lagi di video yang akan datang, di mana pada video akan datang insyaAllah saya akan cerita kepada korang semua tentang my favourite character kat dalam cerita Detective Conan, iaitu saya akan cerita tentang Akai Suichi. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune untuk video saya, the next video saya dekat Faiz di studio ni. Assalamualaikum, bye bye.